Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi pada sesi AB Live Geomatika University College. Dan pada hari ini bersama-sama dengan saya adalah Profesor Mandia Dr. Salamiah Muhammad Kulal, Pengarah Aino dan PACE Geomatika University College. Dan pada hari ini tajuk kita yang akan sama-sama kita bincangkan secara santai, secara relax adalah The New Normal, cabaran pembelajaran dalam talian. Jadi diminta semua netizen boleh tanyakan soalan dalam ruangan komen dan nanti akan kami tanyakan kepada panel kita pada hari ini. Jadi selamat datang Doktor. Okay. Apa khabar hari ini Doktor? Alhamdulillah. Sihat dalam suasana PKP tak ada masalah? PKP suasana berpuasa insyaAllah sihat. Oh lupa, saya ucapkan juga selamat berpuasa kepada yang berpuasa insyaAllah. Dan semoga dengan Ramadan ini akan membakar lagi semangat kita dalam menimba ilmu dan membakar lagi semangat kita untuk kita tentukan hala tuju perjalanan yang penting dalam kehidupan kita. Baik Doktor, sebelum kita cerita dengan panjang lebar Doktor dalam sesi kita pada hari ini, boleh tak Doktor ceritakan sedikit latar belakang perjalanan pendidikan Doktor dan juga wawasan Doktor sebagai pengarah di Geomatika University College. Silakan Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kerana jemput saya Prof. Jemput saya untuk MP Live Prof kali ini. Perjalanan saya sebagai tenaga pengajar bermula daripada bagaimana saya melepasi saya punya pendidikan. Sebenarnya bila Timbalan Presiden offer saya sebagai Director kepada Aino dan PACE, saya sangat berbahasa hati sebab saya adalah antara pelajar-pelajar yang melalui pendidikan secara jarak jauh. Percaya atau tak percaya, saya melepasi diploma saya, degree, master sampai saya PhD melalui pendidikan jarak jauh. Jadi saya ada 10 tahun bekerja di dalam perbankan di Maybank dan 16 tahun sebagai tenaga pengajar. Dan saya berharap ilmu sebagai pelajar pendidikan jarak jauh dapat saya kongsi dengan bakal-bakal pelajar yang akan membuat program ini, insyaAllah. Okey, panjang perjalanan Doktor? Panjang insyaAllah. masih lagi diteruskan. Okay. Baik, kalau kita nak cerita mengenai pembelajaran dalam talian ni Doktor, pembelajaran dalam talian ni, online learning, online and distance learning contoh. Boleh tak Doktor jelaskan serba sedikit bagaimanakah dan bilakah sebenarnya pembelajaran dalam talian ini bermula? Sebenarnya dah lama. Macam saya cakap, sedangkan saya pun sendiri lalu bermula saya belajar diploma pada tahun 1994. Bermakna pada tahun 1990-an pendidikan jarak jauh ini dah mula dikenali. Di mana di situ tahun 1990 banyak universiti yang melakukan program pendidikan jarak jauh. Pada tahun 1997 ada One Bestarinet. Pada tahun 2004 macam tu mesti ada Moodle. Mereka adaptasi aplikasi Moodle. 2014 kita dah start dengan MOOC. Jadi perjalanan ni bukan baru, sejarah ni dah lama. Daripada 1990-an kita dah ada pendidikan jarak jauh ini. Cuma sekarang kita menggunakan teknologi dan evolusi internet sebagai pembelajaran secara talian. Maknanya bidang ni bukan yang baru. Bukan bidang yang dah baru. lama di Malaysia ni telah melakukan online distance learning ni. Betul. Kalau kita nak lihat daripada sudut Malaysia lah, dari sudut Malaysia dan juga kita nak zoom kepada sistem pendidikan Malaysia pada masa ni. Jadi Doktor, kalau kita tengok sistem pendidikan Malaysia pada hari ini, adakah pendidikan kita pada hari ini telah pun bersedia dengan pembelajaran secara talian ini Doktor? InsyaAllah. Sebenarnya kita kalau ada ingat pada tahun 2017 Menteri Pendidikan Dr. Idris Yusof dia kata pada tahun 2020 kita akan start pendidikan secara talian. Dan ini terbukti pada tahun 2020 kita start pendidikan secara talian. Bermakna pada tahun 2017 mereka dah sediakan platform untuk kita adaptasi pendidikan secara talian ini. Sementara bersedia atau tidak, latihan telah diberi. Seperti kita Geomatika, kami ada bagi latihan setiap pada pensyarah
kita sediakan platform yang mahal untuk setiap pelajar dan pendidik tahu menggunakan platform itu sebagai permulaan pembelajaran secara talian. Maknanya netizen semua, kalau kita nak lihat balik daripada 2017, indikator tu telah diberikan, signal tu telah diberikan yang mengatakan dalam 2020 kita akan melalui hampir 100% dalam kaedah sistem pembelajaran dalam talian. Dan sebagai universiti, macam seperti kami di Johmatika University College, kita terima signal tu dan kita telah mula melakukan kita punya research, dan pada masa sama kita telah berada pun di dalam platform online ni, dan itu yang sedang berlaku sekarang. Betul tak? Ya, betul. Baik. Tapi doktor, kalau kita nak tengok sistem, maksudnya online ni, pembelajaran secara talian ni, dia adalah satu alat tools. Dia alat saja, macam kita ada kereta, kereta tu alat. Kita naik kapal terbang tu alat. Jadi kalau kereta tu ada alat, online atas talian ni adalah alat, bagaimana sebenarnya persediaan guru dan juga pelajar yang mereka akan menggunakan alat ini? Adakah mereka bersedia ke? Persediaan tu rata-ratanya masih lagi mungkin nak kata bersedia 100% tak mungkin. Mungkin 60% di situ. Sebab PKP ni secara terkejut, jadi persediaan tu memang ready tak ready. Sebab itu bila start PKP ni masing-masing mencari sumber-sumber daripada mana nak menggunakan Zoom, Webex, webinar, Google School, Google Classroom. Tapi sebenarnya macam saya katakan tadi, pihak kementerian atau pihak universiti dia dah sediakan platform tu. Platform tu dah tersedia. Sama ada kita dapat tukar mindset kita untuk menggunakan atau tidak. Maknanya guru-guru dan murid-murid ni diorang sepatutnya bersedia, tapi Maknanya sepatutnya para guru dan pelajar ni telah pun menyediakan dirinya. So itu pada asalnya pembelajaran dalam talian ni kita buat secara berkala. Bukan 100% dalam talian. Dan oleh kerana itu persediaan itu telah pun mula dilakukan kepada guru dan juga pada pelajar. Dah mula bersedia. Baik, dalam konteks ni doktor, dalam konteks ni dia ada dua istilah yang selalu disuarakan. Satu namanya, adakah kita bersedia dari sudut infrastruktur. Satu lagi yang biasa kita dengar adalah persediaan dari sudut infrastruktur. Jadi ada dua kalimah tu, infrastruktur atas talian, infrastruktur atas talian. Boleh tolong, boleh kami dan netizen semua mendapat penjelasan sedikit dari doktor, apa beza infrastruktur, apa beza infrastruktur, dan pada masa ini dapatkah dia mengatasi masalah yang timbul dalam pembelajaran atas talian ni doktor? Okey. Infrastruktur adalah capaian internet. Okey, kita pasti Malaysia actually memang dia punya pencapaian internet sangat bagus. Kita bandingkan dengan negara-negara lain, Malaysia antara terbaik daripada pencapaian internet dia. Tetapi rata-rata masyarakat kita yang ingin membayar internet atau mempunyai apa nak cakap ya, internet ni untuk diri sendiri, mungkin diorang punya persepsi agak kurang. Mungkin tak serata-rata yang ada internet, mungkin 70% atau mungkin 60% yang ada pencapaian internet di rumah. Mungkin ada guru-guru yang tak ada pencapaian internet di rumah. Ini adalah daripada segi infrastruktur, pencapaian internet. Infrastruktur adalah bahan-bahan kandungan atau macam mana cara mereka nak share pembelajaran tu dengan murid. Infrastruktur dan infrastruktur kena bekerjasama. Kalau tiada capaian internet yang bagus, infrastruktur bahan yang bagus pun tak dapat menolong. Kalau ada infrastruktur yang bagus, internet tak bagus pun tak jadi juga. Jadi kedua-dua ni kena bekerjasama. Okey, masalah sekarang yang kita dapat tahu, 30% sahaja pelajar yang ada alat peranti. Sama ada laptop, okey, laptop paling sikit. Yang mereka ada telefon pintar. Tapi alat peranti ni juga memegang peranan untuk mendapatkan infrastruktur dan infrastruktur tadi. Okay. So maknanya kena ada infrastruktur, akses kepada internet,
dan juga infrastruktur, bahan dalam tu. Bahan dalam tu. Kalau tak ada dua-dua tu tak jadi. Tak jadi. Sebab itu bersedia ke tidak dengan infrastruktur dan infrastruktur tu. Maknanya kena ada infrastruktur dan infrastruktur baru boleh kita jadikan pembelajaran dalam talian. Sebab itulah netizen semua kalau kita lihat ODL tu sendiri adalah online and distant learning. Jadi online and distant learning tu bermakna kita boleh lagi melakukan pembelajaran jarak jauh walaupun infrastruktur tu tidak ada. Itu yang berlaku kalau kita tengok di kawasan-kawasan remote, maka ada masih lagi guru menyampaikan juga kandungan dia tu menghantar kepada pelajar di remote area kerana pembelajaran tu distant learning. Pada masa infrastruktur ada, maka bolehlah berada di atas talian. Jadi atas talian ni sekarang ni kalau kita lihat itu yang sedang dilakukan agar mudah kita mendapat akses to education. Dan pada saya lah, pada kami lah rasanya, kalau generasi sekarang ni biasanya Gen Y, Gen Z kan, mereka ni dah biasa dah totally engaged dengan teknologi. Tak ada masalah. Kalau dah totally engaged, tak ada masalah bagi mereka untuk melaksanakan online learning ini. Betul tak ya? Boleh bagi pendapat sikit tentang itu. Itu. Maknanya nak jadikan tadi persediaan, kita berbalik pada soalan bersedia atau tidak dengan infrastruktur dan infrastruktur, sepatutnya kita dah lebih prepare. Kita lebih bersedia. Sebab macam saya katakan, pencapaian internet di Malaysia sangat tinggi dan infrastruktur kita dah beri latihan dan training kepada tenaga pengajar untuk memberi infrastruktur yang bagus. So, jadi dengan gabungan dua-dua ni daripada pihak kerajaan, harap-harap memang mereka sepatutnya bersedia. Okey. Baik. Kalau kita nak tengok daripada segi pelajar tadi. Pelajar tu doktor kan? Maknanya sekarang ni contohlah dalam suasana PKP tiba-tiba berlaku perubahan. Walaupun sepatutnya gradually pelajar tu telah menyediakan diri untuk biasa dengan pembelajaran atas talian. Tapi tiba-tiba berlaku satu keadaan datang dengan PKP, kena duduk kat rumah, tengok di dalam guna Zoom atau guna Webex atau di Johamatika University kita ada LMS kita sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya reaksi pelajar ni untuk membiasakan diri terhadap transformation yang berlaku? Apa sebenarnya yang cadangan doktor pada mereka? Okey. Yang kita pasti pelajar-pelajar ni generasi Zoom, generasi yang generasi Y, generasi yang tak perlu lagi takut IT atau takut peranti. Bagilah mereka apa-apa bentuk aplikasi, insya-Allah mereka boleh guna. Tak ada isu daripada segi penggunaan peranti. Yang menjadi isu pada mereka adalah penjadualan hidup. Macam mana mereka menjadualkan hari-hari mereka daripada pergi sekolah konvensional tu atau duduk di rumah dan mengadap peranti untuk belajar. Sedangkan dalam masa mereka memikirkan mengadap peranti mesti main game dan aplikasi. Tapi bila mengadap peranti kena belajar. Ini datangnya support daripada ibu bapa dan support daripada guru-guru macam mana mereka nak menjadualkan dengan anak murid, bagaimana nak menjadualkan mereka belajar secara online. Jadi maknanya sekarang ni kalau dulu kita tengok telefon tu kita main game. Main PUBG, main game. Tapi sekarang ni di samping kita main game, kita kena ada satu jadual tu. Jadual tu akan mendisiplinkan kita di rumah. Kalau katalah anak-anak murid doktor sendirilah pada masa sekarang ni anak-anak murid doktor. Doktor adakah doktor mengajar juga di sini? Saya mengajar. Baik. So dalam keadaan doktor mengajar di Johamatika University College, bagaimana doktor mendisiplinkan pada pelajar agar mereka boleh mengikuti norma baru ini dan mereka boleh mendapat semaksimum ilmu di Johamatika University College? Okey, tak salah saya katakan sebab saya adalah antara orang yang bekerjasama dengan LMS, kami punya platform pembelajaran di mana Johamatika dah sediakan platform yang sangat bagus. Platform yang sangat bagus untuk kami letak repositor sebagai tempat meletakkan segala bahan-bahan rujukan, assessment. So saya banyak menggunakan LMS tu sekarang. Saya banyak menggunakan LMS tu di mana pelajar-pelajar saya dah terbiasa menggunakan LMS tu. Saya letak bahan-bahan di situ, saya suruh mereka buat assessment. Bagi pelajar saya, insya-Allah mereka tak terkejut lagi sebab saya dah biasakan mereka dengan penggunaan LMS. Cuma pelajar-pelajar yang tak biasa. Sebab itu saya katakan daripada awal-awal bila ada latihan kepada pensyarah kena adapt benda ni, kena biasakan penggunaan LMS. InsyaAllah student tak terkejut
bila kena guna. Oh, maknanya kalau bila dah biasa tu then Dia dia tak jadi terkejut lah. tak terkejut lah. Dia rasanya ambil masa berapa lama perubahan tu akan berlaku, Doktor? Untuk pengajar macam saya kata tadi, pelajar tak ada masalah. Mereka dapat sistem, diorang pandai. Macam mana nak menggunakan alat peranti tu. Yang menjadi isunya tenaga pengajar macam mana nak mereka didik secara jarak jauh tu. Okey. Pelajar tak ada masalah, insyaAllah. Tadi saya tertarik Doktor ada mengatakan ada satu ayat LMS. Apa maksud LMS tu dan sebenarnya apa contribution dia dalam online learning ni? Okay, LMS adalah Learning Management System. Platform di mana cara platform pembelajaran yang diadakan di Geomatika lah. Kami panggil dia Geomatika LMS. So jadi semua student, semua tenaga pengajar menjadikan LMS sebagai bahan repositor di mana kami letak semua bahan rujukan dan bahan pembelajaran di dalam LMS tu. So di situ juga kami boleh buat assessment terhadap student. Kita ada quiz, tutorial menggunakan LMS ni. Maknanya we put everything inside there. Yeah. All the repository, the teaching, learning and also the exam kat dalam tu. Sebab kita Geomatika juga ada program Open Distance Learning, ODL. Jadi program Open Distance Learning rata-rata 100% menggunakan sistem LMS ini. Di mana student berinteraksi atau buat assessment atau di-assess melalui LMS. Okay. Setelah berapa lama LMS ni digunakan di Geomatika University College, Doktor? Lebih daripada 3 tahun. Dah lama kami guna dah. Okey. Jadi maknanya secara amnya pelajar kena sedia, tenaga pengajar kena sedia, sistem tu kena ready. Dan kalau pengalaman doktor sendiri di sini telah 3 tahun kita do the testing untuk kita membiasakan para pelajar dan oleh kerana itu dia dah jadi satu kebiasaan bagi para pelajar ini menggunakan learning management system sebagai tools so that they can get the information, they can use the information and they can practice the teaching and learning successfully without any hassle. Baik. Jadi kalau sudut situ, kalau dari pandangan sudut yang begitu Doktor, pensyarah ni tadi adakah selama-lama ni diasuh juga untuk menggunakan learning management system itu? Memang. Kita ada sentiasa, kita ada bagi stage by stage untuk pensyarah diberi training. Cara penggunaan LMS, kita ada guideline atau SOP, bahan-bahan yang sepatutnya perlu di-upload di dalam LMS itu. Dan konten-konten ini mestilah mengikut weightage atau assessment pelajar. Dia tak boleh macam kita ada bahan nota, kita ada bahan tutorial, kita ada bahan quiz, assignment. Mesti weightage ni adalah mencakupi pembelajaran secara jarak jauh. Maknanya kalau kita nak, if you want to really understand it, by using LMS, it is actually likewise the same using the conventional method, sama. Maknanya pelajar boleh pilih, konvensional boleh, nak guna LMS boleh dan menyebabkan boleh belajar tu di mana-mana saja. Adakah begitu, Doktor? Ya, betul. Di mana-mana, anytime, anywhere. Okay, bagus. Jadi katakan, let's say, currently we are already in the 3rd stage atau 4th stage PKP sekarang ni kan. Dan apa yang akan berlaku, kita tak tahu berapa lama proses PKP ni. Berapa lama akan kita berada dalam situasi begini. Tapi menurut pandangan doktor lah, menurut pandangan doktor, your professional view, at this junction, if let's say the PKP ends another cycle, after 2 weeks, we end the PKP. Pada masa kita habis PKP lagi 2 minggu, adakah budaya ini, online learning ini, pembelajaran atas talian ini masih lagi digunakan secara maksimumnya? Amalan ni kena diteruskan. Dia bukan dia satu optional jadi sekarang ni. Dia jadi dah tak ada optional, dia kena compulsory guna. Sebab dengan penggunaannya sekarang, pihak tenaga pengajar akan nampak betapa bergunanya pembelajaran secara online ni. Actually pendekatan dia lagi dekat compare dengan konvensional. Macam kita bayangkan ada 40 orang murid dalam satu kelas, dapat tak kita rasa setiap satu orang tu dengar apa yang kita cakap dalam kelas? Okey. Tetapi kalau kita belajar secara online, setiap orang ada earphone dia sendiri, ada headphone sendiri,
bila lecturer cakap, immediately dia dengar kat telinga dia. Saya rasa bila tenaga pengajar tahu betapa positifnya atau betapa bagusnya pembelajaran secara talian ni, dia akan laksanakan. Mereka akan jadikan satu amalan. Mereka akan rasa bagus produk ni, bagus pembelajaran secara online ni. I dapat dengar, student dapat dengar dia lagi clear. Dia dapat direct. Malah kalau student tu tak boleh dengar, dia boleh immediately check dengan tenaga pengajar apa masalah-masalah dia. Sepatutnya bila amalan ni nampak positif jadi situ, dia akan boleh diteruskan. Dia sepatutnya diteruskan. Maknanya kita nampak satu perubahan dan positif. Tapi doktor kan, kalau macam doktor kata tadi, sekarang ni pelajar tu belajarnya kat rumah. Kan, maknanya sambil-sambil dia makan dia belajar. Sambil-sambil dia jalan dia belajar. Saat-saat sambil dia tengok TV pun dia belajar. Adakah keadaan yang gini, keadaan yang secara subtle, secara subconsciously kita melakukan pembelajaran seperti ini akan beri kesan lebih daripada conventional method yang kena datang kelas, pening kepala, bawa kereta panas-panas datang kelas. Adakah bermakna kaedah yang ini lebih utama dalam segi kesan pada pelajar? Ada research mengatakan keadaan macam ni lebih tinggi adaptasi dia terhadap pembelajaran compare daripada konvensional. Mana-mana pun rata bila ada satu program untuk pembelajaran secara talian, mereka akan kata percentage penerimaan pelajar secara konvensional dengan pelajar secara talian. Mereka mengatakan pembelajaran secara talian mengikut masa pelajar, mengikut waktu pelajar. Teringin nak dengar, dia dengar. Teringin tu dia patah balik, dia makan dulu, dia tidur. Okey, pukul 3 pagi dia baru bersedia. Masa tu dah lagi sesuai untuk mereka belajar. Jadi moral of story maknanya lagi senang dia adaptasi pembelajaran tu compare dengan konvensional. Saya setuju sangat doktor. Maknanya netizen semua, istilah yang biasa digunakan adalah kita membawa universiti ke rumah pelajar. Dan macam apa yang dilakukan di Johmatika University College, kita bawa pembelajaran ini ke rumah. Kami bawa pembelajaran ini ke office. Kita bawa pembelajaran ini di mana pelajar-pelajar berada. Dan pelajar boleh melakukan pembelajaran itu pada masa yang sesuai bagi mereka. Contoh, katalah ada seorang pelajar kita yang buat part time, working adult kita kan. Doktor menjaga working adult juga doktor ya? Dan bila pelajar working adult ni dia buat kerja di office. Buat kerja, maka fokus dia pada kerja. Pada masa dia ada masa lapang, dia boleh buka LMS dan study. Maknanya sekarang ni netizen semua, universiti berada di rumah. Universiti berada di office. Johmatika University berada bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begitu doktor? Betul. Baik, tapi kalau kita tengok satu benda, biasanya lah dia mesti ada dia ada sisi positif, ada sisi negatif. Rasa-rasalah doktor, kalau kita tengok sekarang ni dalam online pembelajaran atas talian ni, apa dia kekangan dan juga masalah yang mungkin timbul bila kita melakukan pembelajaran atas talian? Sisi negatif dia lah dulu saya pergi ya. Silakan. Negatif dia relationship lah antara tenaga pengajar dan pelajar. Mungkin ada di situ. Di mana kadang-kadang yang secara online ni dia tak kenal pun siapa dia punya tenaga pengajar. Situ je sisi negatif dia. Sisi positif dia, mereka berkomunikasi lagi senang. Di mana dia berfungsi daripada Telegram, WhatsApp, Zoom, dia nampak muka. Tapi berbeza dengan konvensional di mana dia dapat approach tenaga pengajar, itu daripada sisi negatif dan positif dia. Yang lain tu tak nampak sangat. Lain tu tak nampak sangat. Jadi maknanya kalau boleh saya pick up point daripada doktor tadi tu, maknanya sisi negatif dia tu kita kurang connection secara fizikal. Maknanya tak nampak secara berdepan. Tapi walaupun tak nampak secara berdepan, kita masih nampak lagi dengan Webex yang kita lakukan, dengan LMS yang kita lakukan, kita masih nampak walaupun terpisah beribu-ribu kilometer. Kita ada pelajar international, we have our international student, currently they stay at their home country. Although they stay at their home country, they can still see us, communicate with us, kan? And at this junction, we need to say there is no boundaries. Maknanya di mana kita berada,
di negara mana kita berada, kita dapat disatukan dalam suasana pembelajaran atas talian. Itu yang kita sebut sebagai learning management system. Jadi maknanya lagi luas capaiannya, lagi besar yang kita boleh lakukan. Dan kalau daripada angle yang begitu, doktor, dan doktor pun ada pelajar dewasa dalam kelas, ada juga pelajar-pelajar international in your classroom that you do the online teaching and learning. Boleh tak doktor bagi pandangan sikit apa sebenarnya respon daripada pelajar apabila mereka melakukan pembelajaran atas talian ini? Okay, bermulanya actually objektif pembelajaran secara talian ni, kita objektif dia untuk kita meliputi semua lapisan masyarakat, tak kira umur, tak kira education background dia, latar belakang pendidikan, dan tak kira dia berada di mana, boleh disatukan dalam satu kelas secara online. Jadi bila mereka dapat dalam satu kelas, mereka tak kenal pun siapa kawan mereka, tapi mereka rasa senang hati berada di kelas tu walaupun mereka dah berumur 70 tahun, mereka masih lagi buat master, mereka rasa senang hati sebab dia tak payah jumpa dengan murid dan tak ada orang kata dah tua, apa nak belajar. Tapi itu salah satu daripada input yang saya dapat. Maknanya mereka tak mengira umur, tak mengira latar belakang, tak mengira apa jawatan. Bila mereka berada dalam satu kelas secara talian, mereka dapat habiskan pembelajaran tu dengan hati. Saya setuju sangat, doktor. Maknanya di Johmatika University College, walaupun ada pelajar berumur 70 tahun, kami terima dan pada masa ini pelajar ini boleh juga meneruskan pengajian dengan mudah. Masa adalah masa mereka. Dan mereka tak akan rasa inferior, tak rasa rendah diri. Kerana mereka berada di dalam suasana virtual, dalam suasana maya. Dan oleh kerana itu mereka lebih selesa, doktor. Dan dalam satu discussion room tu biasanya aktif semua orang. Aktif semua orang. Dia datang dalam ibu WhatsApp group tu, yang tua tu dia akan dia kata yang tua yang matang. Pelajar yang matang. Dia akan cerita dengan dunia dia, tapi setiap orang terima sebab kita ada satu kelas. Dan masing-masing itu yang rasa ni dia panggil pembelajaran sepanjang hayat. Betul, setuju. Kita nak teruskan pembelajaran sepanjang hayat, kita kena sediakan platform di mana setiap orang boleh pembelajaran sepanjang hayat. Itu yang Johmatika, objektif Johmatika bila ada PACE and I Know ni, kita sediakan satu platform, satu program pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Apa beza tadi doktor ada sebut PACE dan I Know? Boleh terangkan sikit kepada netizen apa dia PACE dan apa dia I Know tu, doktor? PACE tu adalah adult punya program untuk pelajar dewasa. Baik. Dan I Know dia dalam talian. Untuk program dalam talian. So, jadi saya menjaga departmen yang pelajar dewasa dan pelajar dalam talian. Baik. Maknanya dari sudut Johmatika University College, pelajaran itu tidak terhad dengan umur. Asalkan ada, kalau bahasa Arabnya ada iradah, ada kehendak, ada niat. Di bulan Ramadan ni bahasa Arab sikit. Ada kehendak, ada iradah, ada niat untuk belajar di Johmatika University College. Tidak ada benda yang mustahil. Impossible is nothing. We prepare the platform, we prepare the educators, and we give you all the access of education that you will get. Maknanya sebagai pelajar tak kira lah. Satu ada pelajar yang berumur 70 tahun masih bersama dengan kita dan kita bentuk, kita develop, kerana hakikatnya belajar itu tidak pernah habis sehingga kita mati nanti. Baik, tapi Prof, kalau kita nak lihat lah kan, kita nak pandang satu sudut lagi yang berbeza. Pelajar mereka telah pun didevelop untuk bersedia menerima keadaan pelajaran atas talian. Pensyarah pun kita telah bantu mereka untuk mereka pun boleh memberikan yang terbaik di atas talian. Tapi bagaimana pula dengan katalah di rumah tersebut, apabila pelajar belajar ada ibu bapa. Atau bagi pelajar dewasa pula, tengah-tengah belajar ada pula anak-anak yang mengganggu dia. Ada pula isteri dan sebagainya. Bagaimanakah kita nak memberikan education juga kepada ibu bapa, kepada isteri, kepada ahli keluarga agar mereka boleh menyokong pelajar-pelajar ini apabila mereka berada di atas talian. Silakan beri pandangan, doktor. Okey, rasanya PKP ni buka semua benda sebenarnya. Sentuh sikit pasal PKP ni, bila PKP sampah kurang. Bila
bila PKP kita punya ozon kurang. Jadi PKP ni juga mengubah kita dia pergi bazar Ramadan jadi tak kisah, tak ada bazar pun tak apa. Sama lah juga dengan peranan ibu bapa. Bila anak-anak dulu, anak-anak sebelum PKP anak duduk depan PC, komputer dia kata main game lah tu. Tapi sekarang ni mereka tahu bila depan PC tu ada lah anak-anak ni belajar dan mereka tahu bila guna tegang tu ada anak-anak ni memang dipenuhi dengan jadual-jadual pembelajaran dan mengharapkan ibu bapa faham. PKP ni agaknya memberi pemahaman kepada ibu bapa betapa pentingnya pembelajaran secara online dan mereka kena bagi support. Daripada sediakan peranti, sediakan internet yang bagus dan sedia peluang atau ruang untuk mereka belajar secara online. Maknanya PKP ni dia ada satu hikmah di sebaliknya. Banyak hikmah. Secara tak langsung, without we ever think about it, everything change. Yeah. Budaya bertukar, suasana bertukar, kita terpaksa berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan ketinggalan. Kalau di Johmatika University College, kita lalui perubahan itu. Kita berubah dengan cepat agar kita boleh mengikuti apa yang sedang berlaku di saat ini. Dan ialah saya pun tertarik juga bila kita dengar suasana tu berubah dan kalau di bahagian hal ehwal pelajar di Johmatika University College pun orientasi pun telah dilakukan secara virtual. Game pun kita buat secara virtual. Kerana pada masa ini suasana telah berubah. Itu yang dikatakan sebagai the new normal oleh kerajaan kita. Boleh sentuh sedikit apa kesan the new normal ni pada masyarakat kita, Doktor? Macam saya kata tadi lah, the new normal ni merubah habit. Mungkin dia ada juga yang membantah tapi dia jadi bila dia jadi restriction di situ. Tangkap, kena saman 1,000, setiap orang kena akur. Kena akur. Ni untuk keselamatan semua. Stay safe, stay home. Jadi semua kena akur, nak tak nak kena buat. Nak tak nak kena belajar. Mula PKP 1 okey lagi. PKP 1 14 hari. Boleh terima lagi. Lepas 14 hari boleh sambung belajar balik. Sekarang dah PKP 3. So jadi dah version yang ketiga ni semua kena sedar bahawa semua kena berubah. Baik. Maknanya semua kena sedar, semua perlu berubah. Itu kata dia, Doktor. Dan kalau kita tengok pun perubahan pun telah pun berlaku daripada pelajar sekolah pun telah menggunakan online learning ni sampai ke universiti dan bukan saja pelajar, para adult learner pun sama dalam bidang pembelajaran ini teruskan menjadi satu budaya untuk diteruskan. Baik, tapi Doktor kalau kita nak tengoklah atau kita nak bagi pendapat atau nak bagi cadangan pada masyarakat semua, kalau kita nak melakukan apa dia perkara yang perlu kita lakukan agar pelaksanaan online learning ini menjadi sukses dan tak ada hiccups bila kita melakukannya. Apa advice dia, Doktor? Okey, dia berbalik pada infrastruktur tadi, capaian internet. Kerajaan kena mainkan peranan jugalah. Kerajaan kena mainkan peranan untuk menggesa pihak-pihak telco supaya capaian internet cantik, baik dan dengan pencapaian internet infrastruktur yang bagus, kita dapat menjalankan secara online ni lagi dengan baik. Dan daripada segi infrastruktur, guru-guru kena tahu bahan-bahan tu cukup berkualiti dan berilmu supaya ilmu yang disampaikan diterima student dengan baik, diterima pelajar dengan baik. Maknanya balik kepada 2 poin tadi, infrastruktur kena ready, infrastruktur kena ready. Dan kita nampak aggressively pun memang pihak-pihak yang telah diberikan mandat telah melakukan segala tugas dengan baik. Capaian internet pun telah diinkriskan agar kita boleh mendapat easy access to education, kan. Infrastruktur pun diberikan dengan baik juga. Baik. Kalau daripada sudut yang begini Doktor, kan, kita tengok mana dunia telah berubah, masyarakat generasi baru pun dah mula menggunakan tools dia untuk attach pada education. Jadi maknanya suasana ini telah berubah, norma ini telah berubah. Apa cadangan Doktor agar perubahan norma ini masih lagi mengekalkan ciri-ciri budaya positif masyarakat kita? Cadangan. Cadangan. Maknanya sekarang ni kita semua dah guna phone. Kalau dulu nak bual dia dengan ayah adik kat sebelah,
Dia dengan ayah dia sebelah pun dia tak tegur, dia guna WhatsApp je. Okay. So bila keadaan ni makin lama makin berubah, kita dah attach dengan phone, dah attach dengan online learning, bagaimanakah agar kita masih lagi mampu ada memegang ataupun mengikuti norma-norma nilai-nilai yang baik yang selama ni telah pun ada. Okay. Isu ni dah lama kan Prof kan? Maknanya sebelum-sebelum ni bila teknologi berkembang maju, bila industri 4.0, people 4.0 datang, benda relationship ni orang tak pandang sangat. Tapi actually memang patut kita kena bawa norma-norma relationship, perhubungan dengan family, especially daripada segi tu ibu bapa mainkan peranan balik. Ibu bapa atau guru bagi peranan, ada penghad masa. Ada had masa bila penggunaan peranti ni, bila boleh digunakan, bila tak boleh digunakan, atau hubungan sesama keluarga, masa makan jangan pegang handphone, itu berbalik-balik macam mana disiplin keluarga atau disiplin yang guru beri. InsyaAllah. Maknanya teknologi adalah alat. Online learning adalah alat. Jadi apabila dia alat, maka kembali kepada asas. Disiplin kita perlu lakukan. Dan itulah kalau di Johamatika University College, disiplin itu kita dah berikan schedule-nya. Bilakah waktu kelasnya? Bilakah waktu perjumpaannya? Bilakah agar mereka boleh melakukan virtual orientation-nya? So when you have schedule, it is a base for us to follow the rules, follow the schedule and discipline ourselves. Maknanya secara umumnya, walaupun teknologi telah berubah, tetapi norma-norma lama tetap juga kita ada. Dan di Johamatika University College, kita wujudkan keadaan itu dengan menyusun jadual, memberi ruang, dan bagusnya pada masa ini, pada masa jadual itu dilakukan, bukan saja kita boleh berbual dengan pelajar di Malaysia, tapi dalam kelas yang sama, saat yang sama, waktu yang sama, pelajar luar negara dapat duduk sama-sama dengan pelajar kita. Tidak ada batasan, tidak ada halangan dari sudut negara pada ketika ini. Dan begitu juga pelajar-pelajar adult learner. Di mana mereka berada, masa mereka berada pun mereka boleh contribute pada kita. Baik, Doktor, kita dah nak hampir ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Kalau kita nak wrap up, kalau kita nak adakan satu kesimpulan mengenai online learning pada masa ini, dan kita nak tengok juga kesannya dan apakah yang boleh membantu para pelajar. Kalau nak direpapkan dalam masa 2 atau 3 minit, bagaimanakah pendapat pandangan doktor sebagai rumusan? Okey, pelajar dan tenaga pengajar kena kerjasama. Sebab pihak Johamatika atau pihak universiti telah menyediakan platform yang sesuai untuk mereka gunakan secara baik dan memberi pelajaran dalam kualiti yang bagus. Jadi tenaga pengajar kena tukar minda bahawa pendidikan secara konservatif di mana dia konvensional di dalam kelas tu adalah sama dengan pendidikan secara talian. Jadi minda tu kena tukar, begitu juga pelajar. Minda kena tukar. Kalau minda kita punya setting mindset tak bertukar, kita tak boleh berubah ke cara yang lebih baik. Jadi kena ada perubahan minda di situ. Baik, terima kasih doktor. Terima kasih juga kerana berikan masa kepada kami. Jadi netizen sekalian, itulah dia pada masa ini, ketika ini dan saat ini, secara tidak langsung manusia telah berubah. Kita telah terpaksa berubah. Tapi yang penting dalam keadaan perubahan ini, segala tools ataupun platform telah disediakan di Johamatika University College agar semua mampu melalui fasa ini dengan mudah. Dan oleh kerana itu, di Johamatika University College tidak berlaku satu kejutan. Pelajar tetap juga menjalani aktiviti teaching and learning dengan sempurna. Dan pada masa sama, pembinaan sasia diri juga dapat dilakukan dengan sempurna. Dia hanya berubah alat dan kami di Johamatika University College, kita sediakan platform tersebut. Dah lama dah, daripada 3 tahun yang lalu kita dah uji dan kita dah gunakan. Jadi oleh kerana itu, kami di Johamatika University College dalam sesi AB Live kita pada hari ini ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada doktor kerana hadir datang dan bincang. Dan nanti pada netizen semua boleh PM tepi kan. Dan boleh juga nanti tolong like FB page Johamatika University College
when you like and you share, so you can be engaged with us. Wherever we do our FB Live later on, you know about the session and you can join us tanpa apa-apa masalah lagi. Jadi dengan itu saya Profesor Dr. Saimi Syed Abu Bakar dan Profesor Madya Dr. Salamia mengucapkan berbanyak terima kasih sekali lagi pada semua netizen yang mengikuti kami daripada awal sampai akhir. Dan jangan lupa like dan share kerana lepas ini akan ada banyak lagi session-session FB Live yang kita akan adakan. Mark in your calendar, setiap hari Selasa akan ada FB Live session daripada Johmatika University College. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.